Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan hadirin hadirat, muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang mulia ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk sama-sama menghidupkan dan dihidupkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan pada hari ini kita berada pada hari ke-22 Ramadan 1437 Hijrah. 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, kesemua daripada kita memperkatakan satu topik yang besar, suatu tajuk yang semua ingin tahu. Kemungkinan kita semua telah tahu, tetapi suatu suntikan insentif untuk kita agar pengetahuan yang ada pada kita itu digilap kembali, disuburkan kembali. Maka pada tengah hari yang mulia ini saya ingin membicarakan berkenaan dengan Lailatul Qadar, atau yang diterjemahkan sebagai malam kemuliaan. Muslimin muslimat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Qadar, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salah satu daripada ayat dalam surah Al-Qadar ini adalah penyataan berkenaan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dikira dan dihitung ia bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Ini bermakna, hadirin hadirat sekalian, suatu amalan, suatu perbuatan baik, suatu perkara saleh yang kita lakukan pada malam tersebut, pada malam Al-Qadar ini, akan digandakan lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Anugerah yang amat luar biasa kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperkatakan di dalam tafsir bahawa apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal umat-umat yang terdahulu yang usia mereka panjang, di samping usia yang panjang, mereka ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya untuk beramal di dalam jangka waktu yang amat panjang. Diceritakan berkenaan dengan seorang di kalangan Bani Israel yang 80 tahunnya siang hari kerjanya berjihad fi sabilillah untuk menegakkan agama Allah. Malamnya selama 80 tahun qiyamul lail. Begitulah cerita berkenaan umat terdahulu yang disenarai pendek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat apabila mendengar perkhabaran tersebut, mereka tertanya-tanya, bagaimanakah kita sebagai umat akhir zaman boleh untuk mengatasi umat-umat terdahulu? Mereka panjang umur, kita pendek je umur kita. Amalan kita pun tak banyak. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka masuk Islam bukan daripada masa kecil, tidak. Mereka masuk Islam pun mungkin dah 50 tahun. 50 tahun baru masuk Islam, baru kenal Islam, dan mati dalam 60 tahun, 70 tahun, hanya 20 tahun saja peluang untuk berusaha
mengerjakan amal yang saleh. Bandingan dengan umat terdahulu yang mana mereka Islam, amalan mereka 80 tahun siang dan malam tidak putus-putus. Allah Subhanahu wa taala merahmati umat ini dengan dikurniakan pelbagai amalan yang digandakan pahala-pahalanya. Antaranya kita datang sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah, satu kali sembahyang berjamaah diberikan 27 kali ganda. Saya tukarkanlah 27 keping wang emas. Satu keping wang emas RM400 kali 27. Bayangkan bagaimana keinginan kita untuk mendapatkan wang emas, yang ia adalah pahala-pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru tidak akan ada seorang pun di kalangan kita yang akan sembahyang di rumah. Sebab apa? Masjid akan memberikan setiap orang yang datang menunaikan sembahyang berjemaah 27 keping wang emas kali 5, dan seterusnya kalikanlah jumlah tersebut. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada gandaan wang emas. Cuma sebagai contoh untuk mendekatkan kita apakah takrif pahala tersebut. Muslimin muslimat sekalian, selain daripada itu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita banyak amalan. Setiap satu amalan walaupun kecil, yang paling kecil digandakan 10 gandaan pahala. 10 keping emas lah, senang. Setiap amalan yang baik, apatah lagi sembahyang, apatah lagi puasa, apatah lagi haji dan seumpamanya. Salah satu pengurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar. Maka satu malam yang kita anggarkan selama 10 jam ataupun 11 jam, apabila kita dapat menghidupkan malam tersebut, maka setiap daripada orang yang menghidupkannya bakal digandakan pahalanya lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Fikirkan kalau sekiranya kita dapat setiap tahun. Agak-agaknya apakah kita ni boleh mengatasi umat terdahulu? Sudah pasti kita boleh mengatasi mereka. Sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun datang pada akhir zaman, tetapi mereka bakal memasuki syurga Allah awal. Yang pertama akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu pahala mereka digandakan supaya dapat mengatasi umat terdahulu. Maka gandaan beramal di dalam malam Lailatul Qadar ini 1000 bulan ataupun 83 tahun 4 bulan, dan ia lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan tersebut. Cuma persoalannya, bilakah malam Lailatul Qadar ini? Pernah satu ketika diceritakan oleh sahabat Nabi SAW pernah bersabda, saya keluar sekarang ni bertemu dengan rakan-rakan sekalian, para sahabat sekalian, untuk memberitahu kepada rakan-rakan semua tentang bilakah malam Lailatul Qadar. Hari Nabi keluar itu pada tanggal 20 Ramadan. Tetapi Nabi bersabda, saya telah dilupakan bilakah ianya akan berlaku pada tahun ini, pada bulan tersebut. Tetapi saya diberikan mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Ia benar, bukan macam mimpi kita. Ada yang benar, ada yang tidak, ada mainan tidur. Mimpi Nabi benar. Aku dipertunjukkan di dalam mimpi bagaimana aku melihat aku sujud di dalam air dan tanah. Dalam air dan tanah. Ia bermaksud dalam air dan tanah ni hujan yang turun. Di zaman dahulu masjid Nabi hanya pelepah-pelepah
daun-daun pokok tamar, pokok kurma. Maka daun-daun itu dibuat atap. Setiap kali datang hujan, dia akan tirih sampai ke bawah. Dan bumi ketika itu di dalam masjid Nabi hanyalah hamparan pasir dan campur dengan tanah. Sahabat tersebut mengatakan bahawa malam tersebut, paginya, siangnya 20 hari bulan Ramadan, malamnya 21. Malam tersebut dalam keadaan awan tidak ada, langit cerah, tiba-tiba datang awan lalu menurunkan hujan. Hujan yang turun itu menimpa bumi masjid. Dan pagi besoknya, pagi 21 sembahyang subuh, aku melihat bagaimana di dahi Nabi ada tumpukan air dan juga tanah. Maka aku tahulah bahawa semalam itu, malam 21 itu adalah malam Al-Qadar, sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi malam Qadar salah satu tandanya, dan bukan semestinya, ada juga terdapat hujan. Tidak semesti kering. Mungkin terdapat hujan sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi SAW. Mungkin malam 21 yang telah berlalu, dan mungkin ramai di kalangan kita tidak berkesempatan untuk bersama-sama menghidupkan malam tersebut. 21 dah berlalu. Malam ini malam 23. Dan malam 23 juga kemungkinan berlaku Lailatul Qadar. Maka malam ini diminta hadirin hadirat jangan sia-siakannya dengan tidur. Jangan alpakannya dengan menonton TV, dengan melihat pertandingan bola. Jangan sibukkan diri dengan gedung-gedung perniagaan untuk membeli barang-barang atau baju-baju untuk hari raya. Tolong sediakan diri untuk merebut kelebihan 83 tahun 4 bulan ini. Mungkin malam ini, mungkin malam 25, mungkin malam 27, dan mungkin malam 29. Yang penting Lailatul Qadar ini berlaku pada malam-malam ganjil di dalam penghujung 10 terakhir bulan Ramadan. Di dalam 10 terakhir malam-malam bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan. Tetapi satu permasalahan yang berlaku, terdapat negara-negara yang puasanya lewat daripada kita 1 hari, seperti negara Brunei Darussalam, jiran tetangga kita, dan beberapa negara yang lain. Semalam mereka berada pada malam 21, kita 22. Malam ini kita 23, mereka berada pada malam 22. Sini jadi kerisauan kita. Yang mana satu malam ganjil, yang mana satu kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar. Di dalam kekeliruan inilah ulama terdahulu meminta kita memborong semua malam terakhir yang 10 itu untuk kita hidupkannya dengan amalan-amalan saleh. Kalau kita teka, kalau kita cerak, kalau kita letak saja yang mana satu malam tersebut, maka mungkin kena, mungkin tak kena. Yang kena alhamdulillah, yang tak kena kita akan menyesal. Sebab ganjaran yang amat besar ya Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita pada malam tersebut. Kerana itu kita dinasihatkan supaya kalau boleh hidupkan semua malam-malam 10 terakhir ini. Menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, antara amalan yang paling besar adalah beriktikaf di masjid. Kita apabila berada di dalam masjid, kita akan ada wuduk. Kita akan berniat iktikaf. Kita akan sembahyang juga 2, 4 ataupun 6 rakaat sembahyang malam. Sekurang-kurangnya kita berzikir. Sekurang-kurangnya kita baca Quran 2-3 ayat, 2-3 surah, 2-3 lembar. Dan kemungkinan kita mengantuk.
Dan sebenarnya keberadaan kita dalam masjid ni telah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat menyatakan sesiapa yang ada air semayang duduk dalam masjid, para malaikat senantiasa akan meminta ampun untuk orang tersebut selagi mana dia tidak terkentut ataupun tidak terbatal air semayangnya. Kalau kita terkentut, kalau kita mengantuk lalu tidur, keluar ambil semayang, masuk balik, ambil semayang dapat pahala, masuk balik, niat balik, sembahyang 2 rakaat semula, maka pahala bertambah-tambah. Bayang kalau kita duduk di rumah, apakah itu amalan yang bakal kita lakukan di rumah? Tidak sekali-kali. Iktikaf tidak ada dalam rumah. Sembahyang tengok keadaan, rajin sembahyang, tidak kita tidur. TV ada depan mata, buat kuih raya lagi, potong baju raya lagi. Walaupun pekerjaan tersebut pekerjaan baik, buat kuih raya, susun rumah, semua dapat pahala, tidak ada masalah. Tetapi pengkhususan ibadat itu tidak ada untuk malam qadar sekiranya ia berlaku. Nak bangun, tak akan ada orang yang cuit kita. Sebab isteri tidur, suami tidur, anak-anak tidur, suasana yang sunyi tidak akan menyebabkan kita semangat nak dirikan malam tersebut dengan ibadah. Tapi di masjid tidak begitu. Maka ada orang bangun, ada orang sedar, ada orang terbatuk, ada orang sembahyang, kita pun rasa cemburu untuk melakukan amalan yang sama. Maka kita semangat sama. Maka ibadat terbesar pada malam-malam akhir Ramadan ini adalah iktikaf di dalam masjid. Dan saya percaya masjid-masjid di negeri Terengganu kebanyakannya membuka pintu-pintunya untuk dimasuki oleh kita para jemaah bagi melakukan ibadat iktikaf di dalamnya. Maka kesempatan inilah kita akan cuba untuk dapatkan peroleh, mudah-mudahan ganjaran alfi syahrin, 1000 bulan ini dapat kita peroleh. Sekurang-kurangnya pada tahun ini. Tahun depan belum pasti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia tidak beritahu kepada kita malam qadar ini bila, supaya kita semangat untuk mencarinya pada setiap malam. Sekurang-kurangnya malam ganjil. Tetapi dah disebutkan tadi, ganjilnya malam tersebut di tempat kita tak sama dengan di Brunei Darussalam yang mana malamnya genap. Jadi kita akan cuba sedaya upaya. Korbankanlah sedikit tidur. Dah 50 tahun kita tidur, dah 60 tahun kita tidur, 20 tahun dah kita tidur. Korbankan hanya untuk 10 malam ini sahaja. Mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala dapat kepada kita. Muslimin muslimat sekalian, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi SAW, Ummul Mukminin, pernah bertanya, kerana kesungguhan beliau, dia bertanya, dan untuk pedoman kepada kita, wahai Rasulullah, apakah yang saya boleh lakukan sekiranya saya ditakdirkan dapatlah malam Lailatul Qadar tersebut? Nabi kata, jangan lupa wahai isteriku untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ramai daripada kalangan kita dah ingat doa ini. Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, engkaulah yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau amat suka mengampunkan dosa makhlukmu. Fa'fu anni, ampunkanlah daku. Sayyidatuna Aisyah dapat saja doa ini, dia amalkan terus, sehinggalah selepas kewafatan Nabi SAW dia juga beriktikaf dan dia meneruskan pembacaan doa ini. Itu salah satu daripada amalan yang dilakukan pada malam qadar. Selain daripada sembahyang daripada sembahyang fardu, maghribnya, isyaknya, sembahyang tarawihnya, sembahyang witirnya, mungkin ada sembahyang hajat lagi, mungkin ada sembahyang wuduk lagi, sembahyang tahajud yang kita namakan itu. Maka semua sembahyang ni boleh dilakukan, dipersilakan. Amalan yang lain boleh baca Quran, boleh tadarus Quran, boleh membaca erti-erti Al-Quran, dan
selain daripada itu, kita juga dianjurkan untuk memberi sebarang pemberian hadiah, menolong orang. Jumpa orang miskin beri, jumpa pakcik itu nampak dia tidak ada duit, contohnya kita kenal dia, kita beri. Walaupun sedikit beri, sebab gandaannya 83 tahun 4 bulan. Yang jarang di kalangan kita yang hidup selama tempoh itu buat masa ini. 83 tahun ni, kalau bilang-bilang jemaah dalam masjid mungkin tak ada seorang pun. Kalau ada pun mungkin seorang dua. Yang lain semua di bawah 80 tahun. Kita boleh masuk ke dalam masjid, kita letak RM1. Duduk dalam masjid iktikaf, rasa terkentut lah, contohnya rasa nak terkentut, keluar ambil air semayang, masuk balik ke semayang, masuk balik ke masjid, niat iktikaf, letak duit pula RM1 dalam celeng dan tabung masjid. Begitulah setiap kali kalau kita keluar dan masuk daripada masjid. Dan antara perkara yang perlu disentuh di dalam amalan baik ini, yang sunat ini, kalau boleh kita cuba niatkan untuk ibu bapa kita, tambah lagi nenek moyang kita, yang mana jarang-jarang kita mengingati mereka. Orang yang telah mati, hadirin-hadirat sekalian, mereka telah terputus bekalan gaji mereka. Gaji mereka tak ada. Sebagaimana kita yang hidup ini bekerja, ada gaji tiap bulan, ada gaji seminggu sekali. Apabila pencen, gaji dah tak ada. Yang ada mungkin cuma allowance, persaraan. Maka orang yang mati di kalangan kita dah tak ada gaji. Mereka mungkin terima allowance. Kalaulah dahulunya mereka tolong membina masjid ni, maka selama mana masjid ini ada dan boleh digunakan, maka sepanjang itulah allowance masuk ke dalam kubur mereka. Kalaulah dahulunya mereka juga bagikan RM1, RM2, letak dalam tabung, daripada tabung itu digunakan beli Quran, beli sejadah, beli peralatan masjid, masih digunakan sampai sekarang, itulah allowance yang masuk ke dalam kubur mereka. Tetapi gaji yang kita kata gaji lebih besar daripada allowance persaraan ini, ia telah terputus dengan kematiannya. Maka kitalah anak-anak mereka yang sepatutnya untuk buat baik untuk diri kita sendiri, dan kita boleh sedekahkan pahalanya kepada mereka yang telah meninggal di kalangan keluarga kita. Letak duit RM1 dalam celeng, ya Allah, sampaikanlah pahala RM1 ini kepada nenek saya yang ketiga. Nama tak ingat, tak apa, Tuhan tahu. Masuk lagi letak 50 sen, ya Allah, sampaikanlah duit 50 sen ini pahalanya kepada ayah saya, kepada ibu saya, kepada datuk saya yang ke-10, dan seumpamanya. Atau lebih baik sekali kita umumkan bacaan doa kita, ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah saya ini kepada ayah, bonda, ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, dan datuk nenek mereka. Semuanya sampai pahala tersebut kepada mereka sebagaimana kita niatkan, ia akan diperolehi 100% penuh pahalanya untuk mereka. Yang kita tidak akan luak sedikit pun, tidak akan berkurangan duit-duit kita yang keluarkan daripada hasil titik peluh kita dapat 100%, mereka juga dapat 100% hasil daripada sedekah mereka, sedekah yang kita letakkan untuk pahalanya untuk mereka. Begitu juga ibu-ibu kita, isteri-isteri kita yang mungkin akan masak pada petang ini, sebagaimana bubur lambuk ada tu, siapa yang buat, selain mereka yang buat tu dapat pahala, tolonglah untuk niatkan pahalanya bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya Allah, sampaikan pahala semangkuk gulai yang saya sedekahkan ini kepada jiran sebelah, pahala tersebut sampaikanlah kepada nenek saya belah ayah, contoh.
maka insya-Allah sampai. Mereka amat memerlukan bantuan kita. Sebagaimana kita memerlukan bantuan orang yang hidup di kalangan kita di atas dunia ini, mereka menolong kita, begitulah yang mati yang telah keputusan gajinya putuslah, maka mereka amat memerlukan bantuan. Dan jangan lupa kita juga berdoa untuk mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ampunilah kami ya Allah, dan ampunilah mereka yang telah meninggal dunia, yang mendahului kami, yang beriman sebelum daripada kami. Begitulah amalan yang kita boleh lakukan antaranya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lain. Boleh kita hamparkan sajadah, boleh kita tolong kutip benda-benda yang tak elok di atas masjid. Selama mana kita ada dalam masjid, susun elok dalam rak-rak Quran-Quran yang disusun tidak rapi, dan seumpamanya perkara-perkara baik yang boleh kita lakukan. Mudah-mudahan kita memperolehi Lailatul Qadar dan kita berbahagia di dunia ini dan mendapat kejayaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, dan mudah-mudahan Allah taala menerima amalan kita, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa amir rawatina. Allahumma ja'alna mimman sama ramadana imanan wa ihtisaba, waj'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.